إلا الله والله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai wakil Masjid Ar-Rahimah mengucapkan selamat Raya Aidiladha. Di sini ada beberapa pengumuman. InsyaAllah korban kita akan kita mulakan pada jam 9.30 pagi. Jadi peserta-peserta bolehlah berada di belakang masjid, di mana di kawasan lembu diikat, dan insyaAllah kita akan mulakan dengan lembu yang ke-17 dulu, kemudian baru diikuti lembu 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Ini kerana lembu yang ke-17 itu ada 6 bahagian akikah yang mana kita akan segerakan untuk dibuat hidangan zuhur nanti, sebelum zuhur. Yang kedua, diminta petugas-petugas selepas solat nanti segera ke bahagian masing-masing, sembelihan, lapah, timbang dan sebagainya. Yang ketiga, insyaAllah agihan lembu akan kita mulakan insyaAllah jam 11.30 pagi. Jadi yang mana dapat kupon biru peserta, kupon merah, kuning, bolehlah datang untuk mengambil bahagian mereka. Dan insyaAllah sembahyang sunat Aidiladha ini akan diimamkan oleh Imam Zainal kita, dan kita hendaklah menunggu selepas solat nanti untuk mendengar khutbah Aidiladha. Jadi dengan ini saya mempersilakan Imam Zainal untuk memberi kafiat sembahyang sunat Aidiladha, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini saya dan seterusnya warga Masjid Ar-Rahimah mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, mahab zahir dan batin. Seterusnya ialah sedikit kifayat berkenaan mengingati sembahyang Aidiladha. Pertama sekali, niat kita lafaz niat usalli sunatal Aidiladha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
sahaja aku semayang sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya baca doa iftitah Allahu Akbar kabira hingga akhir. Seterusnya imam akan takbir 7 kali. Takbir 7 kali diselangi dengan tasbih tahmid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 6 kali. Takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Dan pada rakaat kedua seterusnya imam baca Fatihah dan surah. Pada rakaat kedua bangun takbir sebanyak 5 kali. Tasbih tahmid 4 kali. Diselangi dengan tasbih tahmid 4 kali. Di subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terusnya imam baca Fatihah dan surah. Terus sujud dan salam. Itu saja taklimat dengan kaifiat sembahyang Idul Adha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu Teruskan saf, rafa'kan saf. Salli sunnatal wa'id Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. سبحان الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشغلنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita berpeluang menyambut hari raya Qurban, hari raya haji, hari mulia dan penuh berkah. Kita bersyukur kerana didorong oleh Allah Subhanahu wa taala memilih tempat salat sebagai tempat pertama untuk dikunjungi. Marilah kita buktikan rasa syukur dengan meningkatkan tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang mantap hendaklah diterjemahkan melalui amalan, yakni dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat, kasih sayang dan perlindungannya sama ada dunia maupun di akhirat nanti, insya-Allah. Mimbar pada pagi ini akan meningkatkan semangat kita untuk merayakan Idul Adha, iktibar ibadat kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tradisi ibadah kurban di Malaysia ialah dengan menyembelih binatang ternakan seperti lembu, kerbau, kambing dan kadang-kadang unta. Inilah amalan ibadah kurban yang telah dilakukan sejak dahulu, kini dan selamanya. Insya-Allah sebentar lagi selepas solat sunat Idul Adha, kita akan menyembelih binatang ternakan bagi menyempurnakan ibadah kurban. Dan kalau tidak sempat hari ini, ianya boleh juga dilakukan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mana-mana ahli masyarakat Islam yang mengambil bahagian dalam ibadah kurban ini sudah pasti akan mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rezeki yang kita perolehi membolehkan kita terus melakukan ibadah kurban dan meneruskannya lagi pada masa hadapan. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahawa ia berkata, suatu hari sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada kurban itu? Jawab Rasulullah, ia adalah sunat bapa kamu Ibrahim. Mereka berkata,
apa yang akan kami peroleh daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap helai rambut ada kebajikannya. Mereka berkata, bagaimana pula dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi setiap helai bulu ada kebajikannya. Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban perlu dilakukan dengan niat yang ikhlas, perasaan rendah diri, tawaduk dan jujur demi melaksanakan syiar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaannya memerlukan wang, tenaga, tempat, kerjasama, kesepakatan serta gotong royong di kalangan masyarakat. Dengan itu rasa ukhuwah sesama ahli qaryah akan terjalin, dan jalinan ukhuwah adalah sebahagian petunjuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam pada hari ini sedang dilanda dengan pelbagai krisis akhlak, masalah dan cabaran. Oleh yang demikian, kita memerlukan pengorbanan yang tinggi di setiap bidang kehidupan. Antara pengorbanan utama ialah mengorbankan perasaan sombong, ego dan bangga diri atau ananiyah. Hendaklah kita lemparkan jauh-jauh sifat dan perasaan ini dari terus bersarang dalam diri, kerana sifat inilah yang menyebabkan anak Nabi Adam telah sanggup membunuh saudara kandungnya. Malahan persekatan kemanusiaan yang tercipta sejak dari peristiwa pembunuhan tersebut, ianya terus berlaku sampai sekarang, yang berpunca dari rasa sombong, ego dan besar diri kerana enggan mematuhi sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selaku individu muslim, setiap masa kita dituntut mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam hendaklah sentiasa berkorban bagi mewujudkan kesatuan akidah melalui pengorbanan yang dilakukan dalam usaha dakwah yang berterusan serta dengan pengamalan syariat Islam yang sempurna. Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan bahasa Arab, Yahudi dan bahasa-bahasa lain yang terlalu kuat sikap asabiyah, kelompok atau suku puak masing-masing. Sekarang ini umat Islam dari seluruh dunia dengan pelbagai bangsa, bahasa, warna kulit dan budaya sedang berhimpun di Mina. Setelah meninggalkan Padang Arafah, mereka melaungkan takbir, tasbih dan tahmid bagi menggambarkan keagungan, kebesaran, kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah lambang kesatuan akidah dan izzah serta kehebatan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebenarnya belum memadai jika kita cuma mampu melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih binatang ternakan sekali dalam setahun, walaupun jumlahnya beratus-ratus atau beribu-ribu ekor. Sedangkan pada masa yang sama ada di kalangan umat Islam masih tidak meyakini sepenuhnya dengan syariat Allah yang lain dalam hal ehwal Islam lain, terutama perkara yang wajib, penting dan malahan lebih utama. Di luar sana terlalu banyak kemungkaran, kefasadan dan kejahatan yang berlaku dan akan terus berlaku. Antara kemungkaran tersebut ialah pergaulan bebas lelaki dan wanita yang bukan mahram, sehingga menyebabkan berlakunya berbagai perkara yang tidak diingini yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemungkaran akan terus berlaku jika kita tidak berperanan menegur dan menunjuk ajar kepada ahli keluarga dan masyarakat seluruhnya. Begitu juga dengan rancangan hiburan di media elektronik dan media massa yang banyak menampilkan skrip beserta watak lakonan yang boleh merangsang penontonnya melakukan perbuatan kurang sopan, merosakkan moral, mencemar akhlak serta melemahkan keimanan lantaran terpengaruh hasil dari menonton rancangan-rancangan tersebut. Di sana sini masih berlaku perbuatan mazmumah yang keji dalam bentuk mengumpat,
mencaci, memfitnah, mengadakan berita palsu, menyebar khabar angin, mengadu domba, berburuk sangka, berdengki, khianat, iri hati dan tuduhan palsu yang bertujuan untuk mengaib serta memalukan seseorang atau individu tertentu. Pada masa yang sama, kejahatan-kejahatan dalam bentuk perlakuan rasuah, penyelewengan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, pencolekan, rompakan, pembohongan dan lain-lain masih terus berlaku. Semacam tiada tanda bahawa segala bentuk kemungkaran tersebut akan berkurangan. Perkara-perkara mungkar yang berterusan inilah yang bakal menjadi punca kepada wujudnya pelbagai masalah sosial. Kegelisahan dan hilangnya ketenangan di kalangan masyarakat. Sesungguhnya banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di pelbagai ruang media, bidang dan lapangan kehidupan yang perlu dikawal, dicegah dan dibenteras. Di sana sini masih ada umat Islam yang terkeliru, tersesat, terpengaruh dengan pelbagai da'ayah atau aliran pemikiran, pendapat dan ajaran sesat, aliran pemikiran dan pendapat yang merosak akidah, serta bertambahnya bentuk ajaran sesat yang memurtadkan orang Islam perlu dicegah dan dikawal demi menyelamatkan umat Islam dari gejala tersebut. Tindakan bagi mengatasi perkara ini sememangnya memerlukan pengorbanan kita sebagai masyarakat Islam yang beriman, berilmu dan prihatin untuk bertindak memperbetul, memulih dan menyelamatkan keyakinan mana-mana individu, keluarga atau kelompok yang terpesong atau tersesat itu untuk dipimpin dan dibawa kembali ke pangkuan kebenaran Islam. Di luar sana terdapat pula golongan yang ta'assub dengan pendapat kelompok masing-masing. Mereka tidak dapat membezakan antara persoalan yang hak dan yang batil. Ada ketikanya mereka dilihat sebagai tidak memahami atau tidak punya adab ketika berbeza pendapat. Sedangkan para imam fuqaha yang banyak bersisih pendapat pun tidak pernah berdabik dada sebagai mereka sahaja yang benar. Marilah kita berlapang dada, berkorban perasaan dengan menampilkan akhlak dan tata laku yang lemah lembut, bertutur dengan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan istilah atau perkataan menyakitkan perasaan orang lain. Jadilah penyabar, pemaaf, beradab, tidak meninggikan diri dan menjauhkan sifat-sifat mazlumah yang lain. Memang usaha mulia untuk mengajak manusia kepada menghayati Islam seutuhnya sentiasa diganggu oleh nafsu, syaitan yang menyesatkan, dan segolongan manusia memang suka atau sering menganjurkan kepada pelbagai unsur perpecahan, pengkhianatan, pertelengkahan dan permusuhan. Tindakan-tindakan dilakukan oleh mana-mana individu, kelompok umat Islam bagi menangani semua kemungkaran yang menyatakan tadi menuntut komitmen para insan muslim, mukmin dan muttaqin untuk meneruskan tugas mulia para rasul dan nabi, yakni mengajak semua manusia kepada Islam demi mencapai rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Perhatian dan kepedulian kita terhadap pelbagai masalah yang berlaku memerlukan tindakan atau pengorbanan berterusan. Bahkan umat Islam perlu bermujahadah melaksanakan kewajipan yang telah diperadukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya terlalu banyak amalan yang memang memerlukan pengorbanan dari segi masa, tenaga, wang ringgit, ilmu, keyakinan, kepahaman dan keikhlasan. Maka nyatalah umat Islam perlu mengambil iktibar dari pelaksanaan ibadah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya sehingga kini. Di antara iktibar tersebut ialah umat Islam hendaklah pertama berkorban untuk mempertahankan akidah Islamiah, kerana ia adalah tonggak kekuatan dan kesatuan umat yang sanggup beramal dengan amalan yang betul mengikut seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, berkorban untuk menyeru dan menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat, sama ada kelompok Islam maupun yang bukan Islam, supaya mereka melaksanakan segala amanah dan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mematuhi syariatnya.
Ketiga, menghindarkan diri daripada bersifat buruk sangka terhadap mana-mana individu Muslim yang lain, kerana buruk sangka itu merupakan satu sikap yang mendatangkan dosa. Keempat, sentiasa berbincang dan bermusyarat untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan pelbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan Islam. Kelima, sedia berkorban untuk menerima Islam sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Keenam, sentiasa mengekang hawa nafsu jahat yang mengajak manusia untuk melakukan perkara mungkar yang akan menyebabkan Allah murka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah, di samping kita melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan yang dagingnya disumbangkan kepada mereka yang ditetapkan oleh syariat, kita juga mempunyai banyak lagi kewajipan lain yang juga memerlukan amalan berkorban dari segi masa, tenaga, wang ringgit dan jiwa raga secara berterusan dari para muslimin bagi memastikan Islam dan syariatnya sentiasa diamalkan dan tetap berada di persada keagungannya buat selama-lamanya. Sesungguhnya umat Islam hendaklah sentiasa ikhlas dalam melakukan apa jua amal dan kegiatan yang boleh mengingatkan manusia kepada mentaati Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. At-Taubah ayat 41. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وارزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia terbaik lagi agung yang menjadi contoh dan ikutan kita dalam melakukan pengorbanan seutuhnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa memberikan kerjasama, sumbangan, bantuan dan pertolongan kepada sesiapa sahaja yang meminta atau memerlukannya tanpa mengira agama, bangsa, darjat dan keturunan. Manakala generasi terbaik berikutnya yang berkorban apa sahaja untuk Islam ialah generasi para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi seterusnya hingga ke hari ini. Oleh itu, ketika kita sedang bergembira menyambut Idul Adha, kita juga menyadari bahawa di sana sini terdapat sebahagian anggota masyarakat yang mengalami pelbagai bentuk kesusahan dan penderitaan. Mereka terdiri daripada golongan fakir, miskin, anak yatim, mu'alaf, anak terbiar, orang tua, orang kurang upaya dan yang menghadapi bencana-bencana alam dan lain-lain. Manakala di luar negara pula ada mereka yang hidup dalam suasana peperangan
pembunuhan, penyiksaan, penindas, penzaliman, ketakutan, penganiayaan, kelaparan menjadi pelarian dan pelbagai lagi. Di sinilah semangat berkorban itu perlu ditampil dan dilaksanakan bagi membantu mengurang dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Sudah tentu keadaan mereka di pagi ini tidak semeriah suasana yang sedang kita alami. Bagi mereka yang berkenaan pada pagi yang indah ini, tiada istilah keriangan, kegembiraan, keceriaan, kedamaian dan keseronokan, kerana mereka sedang berada dalam keadaan kesempitan, kesengsaraan dan kepayahan. Cubalah bayangkan jika diri kita, keluarga kita, kelompok kita atau negara kita berada pada suasana yang sedang mereka alami. Justru bagi menggambar dan menyatakan rasa simpati dan betapa terharunya kita dengan keadaan yang mereka rasa. Memang menyeru dan merayu supaya kita menghidupkan semangat sedia untuk berkorban demi menzahirkan rasa ukhuwah, kasih sayang serta mengukuh silaturahim dengan bersedia memberi pertolongan, sumbangan dan bantuan tanpa mengira bangsa, masa dan suasana. Hulurkanlah apa jua bantuan terutama kepada masyarakat tempatan dan juga masyarakat luar negara yang amat memerlukan. Tindakan ini akan melahirkan rasa belas kasihan, rasa heba dan rasa kebersamaan serta dapat mengurangkan bebanan dan tekanan yang ditanggung oleh mereka. Marilah kita pujuk hati dan bina akhlak mulia supaya wujud perasaan peduli, ambil kisah serta mengasihi sesama manusia. Walaupun bantuan yang diberi tidak seberapa, namun kita akan mampu melahirkan rasa tanggungjawab ke arah melahirkan masyarakat yang harmoni, tolong menolong, bersatu padu dan saling bekerjasama. Dengan ini kita berjaya mendidik diri untuk mengutamakan kebajikan umat demi melaksanakan tanggungjawab terhadap sesama manusia dan juga tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wardallahumma an ashabi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'awas wa ya qadiyal hajas. Allahumma inna nas'aluka wa natawassilu ilaika bi nabiyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'ain inayatika rabbaniyah wa fi dhiqayatika samadaniyah jalalata malikal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Irsya Al-Haj Ibni Al-Mahrum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidati wat taufiq wasihata wassalamata mik liwadi adi Selangor Teku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Irsya Al-Haj fi amdin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalal wa ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafina war ra'iyat wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.